dia menambahkan iman kita pada hari akhirat dan bagi motivasi kepada kita. Kitab yang kedua yang ni lah, kitab penawar bagi hati, yang mana kitab ni adalah kitab tasawuf, asas tasawuf, lebih kepada fardu ain. Yang ni agak ketinggalan sangat. Saya cek balik dah 4 bulan, kita hampir 4 bulan tak sentuh, jadi ketinggalan jugalah. Jadi saya duk fikir-fikir macam mana nak imbang. Saya cadang kita dalam kuliah saya ni kita baca kitab penawar bagi hati. Oleh kerana jauh sangat ketinggalan, dan tengah-tengah terkatakanlah bila habis satu bab nak masuk bab lain, kita baca sedikit hadis-hadis berkenaan dengan syurga dan neraka. Jadi maknanya kita baca dua-dua. Ya. Baik. Jadi oleh kerana lama sangat kita tak baca kitab penawar bagi hati ni, saya akan buat ulang kaji ringkas. Sampailah kepada tempat yang kita berhenti lama tu. Kita buat ulang kaji ringkas. Lepas tu sampai ke tempat dia tu, kita akan baca kitab seperti biasa, insya-Allah. Baik. Kitab penawar bagi hati ni, dengan saya seperti mana sebelum ni saya perkenalkan balik, ada 2 jenis. Yang ni kitab asal. Kitab asal, dan dalam Jawi, bahasa Jawi lama lah. Ya. Jadi ni satu. Kalau tuan-tuan minat, boleh beli tak mahal, dalam RM5-6 je kitab ni. Ya. Dan saya pun pernah bagi format PDF yang kitab ni lah. Saya pernah bagi pada Haji Latif. Kalau siapa-siapa nak, boleh trace balik dengan dia. Yang keduanya dalam Rumi. Tujuan dia ialah setengah daripada kita ni tak mahir Jawi lama. Jadi daripada dalam proses dia nak belajar Jawi tu, daripada merangkak-rangkak, nak laju sikit, bacalah kitab ni. Tapi kalau boleh baca Jawi, lagi baik. Baik. Sekarang kita mulakan ulang kaji kita daripada setakat yang saya rasa perlu ulang kaji. Dalam kitab pendahuluan, ada beberapa perkara yang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib sebut pada kita, ya, sebagai mukaddimah. Sebelum mengaji kitab dia ni ada mukaddimah. Jadi saya nak ulang dalam bahagian mukaddimah ni apa perkara yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib. Baik, antara perkara yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, dia kata ilmu tasawuf ni ilmu yang kita belajar berkenaan dengan kelakuan hati. Ilmu yang kita belajar tentang kelakuan hati. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, ada 3 ilmu yang fardu ain kan, yang kita kena mengaji kan. Yang pertama ilmu tauhid. Pusinglah ke mana pun kena mengaji. Kalau agak-agak lupa, kena ulang kaji balik. Ilmu tauhid, ilmu kenal Allah, tu yang pertama. Yang keduanya ilmu fiqh, ilmu fiqh. Wajib kena mengaji. Tak kira lah orang biasa, orang besar, rakyat, pemerintah, sultan dia kena mengaji, tuan-tuan. Kena mengaji juga. Macam-macam mana pun kena mengaji. Tak mengaji hak ni, buat amal ibadah, silap-silap Allah tak terima. Macam mana Tuhan nak terima? Solat, taharah tak sah, Tuhan tak terima. Jadi tak kira siapa pun dia kena mengaji. Begitu juga dalam ilmu fiqh ni, dia ada banyak bab lah. Bab ibadah, seperti mana kita sedia maklum. Kemudian bab muamalat, macam mana kita nak muamalat sama kita. Ada panjang lebar cerita tu. Bab sewa menyewa, pinjam meminjam, bab hartanah, macam-macam. Kemudian bab munakahat, wajib mengaji. Tak mengaji bab munakahat ni, silap-silap nikah anak tak sah. Macam mana nak sah kalau wali tu fasik? Jangan duk main-main. Kena mengaji. Begitu juga kalau saksi fasik, tak sah juga. Jadi kena mengaji dalam bab munakahat ni.
Bukan saja bab kahwin, tanggungjawab pun cerita dalam tu juga. Bukan setakat jadi suami, jadi isteri suka-suka. Tak, ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab. Nak jaga anak isteri, nak jaga keturunan. Nak jaga keturunan. Jaga daripada mana? Jaga daripada kemurkaan Allah. Tanggungjawab kat situ. Apa lagi? Lepas munakahat, bab jinayat. Bab jinayat ni cerita tentang pentadbiran negara. Ni semua fardu ain kena mengaji. Dan yang ketiga ialah tasawuf. Tasawuf ini dia mengajar macam mana sama ada ibadah atau muamalah biar ada ruh. Biar ada ruh. Ibadah kena ada ruh, muamalah kena ada ruh, munakahat pun kena ada ruh. Kena ada ruh. Ruh tu macam mana? Kalau solat, ruh dia tu khusyuk lah. Kalau solat, ruh dia tu khusyuk. Kalau misal kata muamalah, munakahat dengan jinayat, ruh dia macam mana? Ruh dia tu merasakan setiap apa yang kita lakukan, Allah duk perhati. Allah duk perhati kita, tuan-tuan. Jadi orang yang bermuamalah, orang yang melaksanakan tanggungjawab dia dalam bab munakahat, begitu juga bab negara, bila mana dia duk rasa Allah perhati ke dia, cantik tak kelaku dia? Cantik lah. Jadi tasawuf ni berada dalam semua hal. Baik. Jadi kata syekh kita ni, tasawuf ni nak belajar tentang kelakuan hati. Kelakuan hati yang macam mana? Dia akan hurai. Yang pertamanya, kelakuan hati di sudut niat. Supaya kita niat kita ni betul ikut syarak. Kenapa penting ke niat ni? Sebab innamal a'malu binniyat. Setiap amalan dia tu sah dia tu dengan niat dulu. Kalau amalan tak ada niat tak sah. Puasa tak sah, solat tak sah, haji tak sah, zakat tak sah. Sebutlah amalan sebanyak sekalipun, kalau niat tak betul, dia jadi tak sah. Jadi ilmu tasawuf ni dia ajar lagi macam mana untuk mengesahkan atau biar betul niat. Itu yang pertama. Yang keduanya, maksud kelakuan hati yang nak diajar oleh ilmu tasawuf ini ialah cara kita berinteraksi, cara kita berhubung. Macam saya sebut tadi, sama ada dalam di sudut muamalat, kita berhubung dengan sesama manusia, sama ada kita jual beli, sama ada kita sewa menyewa, sama ada kita pinjam meminjam. Cara berhubung ni macam mana? Ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bila Jibril tanya dia, akhbirni anil ihsan, Nabi kata, ata'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yuraka. Kata Nabi, maksud ihsan tadi, maksudnya cara perhubungan dalam muamalat tu, bila kamu buat ibadah, kamu rasa Allah, kamu nampak Allah. Kalau kamu tak boleh buat macam tu, rasakan bahawa Allah nampak kamu. Jadi ihsan ni dia ada dalam ibadah, dia ada dalam muamalah, dia ada dalam munakahat, dia ada dalam jinayat. Jadi bila kita nak beramal dengan Islam, tak boleh gitu aja. Kita kena faham konsep tu. Orang yang dalam bab munakahat, dia ada ihsan dalam tu. Maknanya bentuk hubungan, ihsan tu, bila kata bentuk hubungan, cara hubungan dalam munakahat tu, dia jagalah. Dia jaga hubungan suami isteri, dia jaga nafkah, dia jaga nafkah anak-anak dan sebagainya dengan ikhlas. Dia jaga betul. Sebab kenapa? Sebab dia tahu setiap langkah yang dia buat Allah duk perhati. Nafkah pada isteri ni berapa, tuan-tuan? Secara ringkas kalau kita nak ulang. Yang pertama, makan minum dia. Yang wajib 2 kali sehari. Lebih pada tu sunat. Pakaian dia, yang wajib ikut para ulama ahli sunnah wal jamaah, 2 pasang setahun. 2 pasang setahun. Kalau tak cukup, boleh tuntut lepas ni. 2 pasang tu maksudnya daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Pakaian dalam, pakaian luar. Tudung dia, anak tudung, sepatu dia, stokir dia cukup lekat.
Wajib 2 pasang setahun. Lebih sunat. Apa lagi? Rumah tempat tinggal. Kena sediakan rumah yang sesuai untuk isteri tadi, bersuci, pakai baju, berehat dan sebagainya. Kena siap. Dan tak boleh dalam rumah ni orang yang bermusuh dengan isteri. Contoh, dia nak suruh suami dia nak suruh kakak dia duduk sekali. Sedangkan kakak dia tu dengan isteri dia tak berapa baik, tak boleh. Tak boleh, jangan main. Dalam hukum fiqh dia pergi detail, tuan-tuan. Apa lagi kena bagi? Selain pada bang kahwin, alat-alat untuk isteri, alat-alat mandi dia, sabun dia, penjagaan kulit dia, semua kena siap. Kena boleh minta dah dapat ni. Alat-alat jaga muka, jaga rambut. Tak jaga rambut, gugur rambut nanti. Jadi semua sekali kena ada. Begitu juga untuk anak-anak ada. Untuk binatang peliharaan pun dikira kewajib bagi nafkah. Kalau bela kucing, kena bagi makanan kat kucing. Tak bagi berdosa. Kalau bela ikan, wajib bagi nafkah kepada ikan. Tak bagi pada ikan, berdosa. Detail. Nanti satu hari kalau ada peluang, kita buka bab nafkah. Jadi orang yang jaga muamalat dia dan dia tahu anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Semua benda yang dia buat Allah dak perhati, dia akan buat yang terbaik. Itu maksud dia. Kalau dia bekerja, sama juga. 8 jam. Dia dibayar gaji 8 jam. Tiba-tiba curi tulang. Tak boleh lah. Orang yang tahu Allah perhati kepada dia, dia kerja 8 jam betul. Dia tak akan buat balik pensel pejabat dekat rumah. Ni kadang-kadang, ada pensel lebih tak bagi pada anak aku? Pensel lebih untuk anak beli lah. Kadang-kadang kita nampak benda ni kecil, tapi tak boleh. Orang Islam dia jaga betul. Dia jaga betul. Baik. Jadi, cara hati berinteraksi dengan sesama Muslim. Apa lagi cara berinteraksi? Dengan sesama Muslim, kena ada kasih sayang. Bila kasih sayang tu, apa definisi dia? Tak boleh hasad dengki. Kalau nak bagi kepada kawan-kawan, bagi yang terbaik, bukan bagi yang belen-belen, bukan bagi yang nak buang. Itu bendanya. Baik. Jadi kata pengarang kitab kita ni, tasawuf hajar, gerak hati satunya dalam bab niat, yang keduanya cara berhubung. Baik. Di antara perkara yang diajar dalam ilmu tasawuf yang kita pernah ajar, yang kita pernah baca, dia ajar mengenal pasti punca hati keras. Tadi bincang tentang kelakuan hati. Dia mengenal pasti punca hati keras. Jadi bila punca hati keras, hati ni payah dikawal. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, dia kata antara hati keras ni punca dia ialah dosa. Ini dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmizi, Imam Ahmad dan lain-lain, dan hadis ini sahih. Nabi kata, innal mu'min idza adnaba kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfar suqila qalbuhu. Nabi kata, orang mukmin ni bila dia buat dosa, akan melanda titik hitam pada hati dia. Akan melanda titik hitam pada hati dia. Apabila dia bertaubat, fa in taba wa naza'a wastaghfar. Apabila dia bertaubat, wa naza'a, dia tinggal, wastaghfar, dia istighfar, suqila qalbuhu, maka hati dia putih bersih balik. Jadi hadis ni dia nak ajar apa? Dia nak bagi tahu orang mukmin bila mana dia buat dosa saja, dia bagi kesan pada hati. Banyak buat dosa, banyaklah kesan pada hati. Kesan dia apa? Titik-titik hitam.
Satu dosa, satu titik hitam. Dua dosa, dua titik hitam. Kalau hari-hari buat dosa, hati dia jadi penuh dengan titik hitam dan gelap. Bila hati jadi gelap, tuan-tuan, hati itu tak boleh nak terima dah nur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak boleh terima, dia jadi keras. Dia jadi degil. Susah nak terima kebenaran. Itu punca dia. Jadi benda ni diajar dalam ilmu tasawuf. Jadi cara dia nak suruh hati tu lembut balik supaya mudah terima benda-benda baik. Cara dia hadis ni sebut dengan cara taubat. Tu sebabnya dalam bab taubat nanti pengarang kitab kita kata dalam buku yang sama, Syekh Abdul Qadir kata taubat ni adalah langkah pertama orang nak jadi orang baik. Kalau nak jadi orang baik, langkah pertama dia kena taubat. Dan dia kena mengekali taubat ni. Kalau macam Nabi kita sebut, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, satu hari, sehari semalam, dia taubat berapa kali tuan-tuan? 100 kali. Ada hadis sebut lebih 70 kali sehari. Jadi, kesimpulannya bolehlah kita ambil 100 kali sehari, Nabi Muhammad SAW taubat. Itu dia. Seorang yang maksum, yang diampunkan dosa dia dulu dan sebelum dan selepasnya. Itu pun dia bertaubat 100 kali sehari. Kita ni macam mana? Kena lebih lagi lah maksudnya. Kenapa perlu taubat? Kembali kepada hadis kita baca tadi, sebabnya ialah untuk kikis buang karat-karat hitam yang ada pada hati akibat daripada kesalahan maksiat yang kita buat. Jadi benda ni diajar dalam ilmu tasawuf. Kemudian ilmu tasawuf ajar pula, lepas dia cerita tentang sifat hati itu begitu, bila buat dosa akan ada titik hitam. Titik hitam tu menutupi hati, lalu cahaya Allah tak boleh nak lekat. Maka ajaran seterusnya ilmu tasawuf bagi tahu, akhlak yang baik terjadi setelah hati bersih dan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya akhlak yang baik ni tuan-tuan bukan benda ini buat-buat. Kalau nak buat-buat juga boleh, dia tak tahan lama. Bila kena uji sikit dia goyang. Itu orang kata perangai berdasar pada latihan. Boleh kita latih anak kita daripada awal. Memang gitu pun kita kena buat kan, latih anak daripada awal. Tapi kalau latihan tu berserta dengan akhlak yang tulen, Tuhan uji macam mana pun dia tak goyang. Kalau misal kata dengan latihan semata-mata, kalau kena test dia goyang. Jadi akhlak yang nak dimasukkan di sini, yang diajak oleh ilmu tasawuf, akhlak yang tulen. Yang maknanya sifat, cara bercakap dia, cara berfikir dia, cara solat dia tu, kalau khusyuk yang tulen. Khusyuk yang tulen macam mana? Dia mari dengan pertolongan Allah. Lepas hati tu bersih. Allah tolong, maka dia dapat khusyuk yang sebenar. Ada dalil tak? Ada dalil benda ni. Satu dalil dia yang pernah saya baca, hadis ni hadis kursi. Hadis kursi daripada Hasan Al-Basri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata, Al-ikhlasu sirrun min sirri istawda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Jadi tuan-tuan tak risau ni ulang kaji aja ni, ulang kaji kita pernah sebut dulu ni. Allah kata dalam hadis kursi dia, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qizwini dan Ad-Dailami daripada Hasan Al-Basri. Hadis ni sebenarnya hadis dhaif, tetapi dia dhaif, dia panggil dhaif mursal. Dhaif mursal ni diterima oleh imam mazhab yang 4. Jadi apa ni mursal lain kalilah saya cerita tentang hadis ya. Tapi hadis mursal boleh diterima dengan syarat periwayat itu ialah periwayat yang siqah. Sekali lagi ini tentang ilmu hadis. Insya-Allah taala lain kali kita bincang. Saya nak sebut poin dalam hadis ni. Hadis ni Tuhan kata apa? Allah kata apa? Al-ikhlasu, sifat ikhlas. Allah cerita tentang sifat ikhlas. Kata Allah,
Sifat ikhlas tu sirrun min sirri, satu rahsia daripada rahsia aku. Itu satu benda. Allah kata ikhlas ni satu rahsia daripada rahsia dia. Orang lain tak tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu. Hatta Jibril pun tak tahu. Kan kita ni, ibadah kita ni ada masa-masa diangkat jumpa Allah kan. Kalau dalam setiap hari, lepas subuh, lepas asar, tu 2 kali sehari. Kemudian ada waktu-waktu lain lagi lah. Okey. Yang angkat tu siapa? Malaikat. Malaikat pun tak tahu nilai ikhlas yang ada pada ibadah tu. Yang tahu hanya Allah. Nabi Muhammad pun tak tahu, kecuali Allah bagi tahu kepada dia. Kan? Jadi Allah bagi tahu, al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas ni, sifat ikhlas ni satu rahsia daripada rahsia aku. Istauda'tuhu, aku bubuh dia, aku taruh dia qalba, dalam hati, man ahbabtuhu min ibadi, aku bubuh dia dalam hati hamba aku yang aku cinta. Tuan-tuan faham? Nombor 1, Allah kata ikhlas ni rahsia dia. Kemudian Allah bagi tahu dia yang letak benda ni dalam hati. Yang kita perlu buat, kita belajar, kita berlatih, kita ikhtiar. Tapi untuk lekat kejap dalam hati seseorang tu, sifat ikhlas ni mari daripada aku yang letak. Allah letak kepada siapa? Mana-mana hamba dia yang dia kasih. Daripada semua yang hadir ni, siapa-siapa dia yang Allah kasih, dia campak masuk. Jadi bila sifat ikhlas ada dalam hati dia, tuan-tuan, puan-puan semua, nilai ibadah tu tinggilah. Dan Allah hanya terima ibadah yang ikhlas. Kalau yang ada riak dalam tu, Allah reject. Poin dia nak bagi tahu di sini ialah Allah yang letak ikhlas tu. Kemudian Allah letak dalam hati. Macam mana Allah nak letak dalam hati kalau hati tu kelabu asap? Nampak? Dia kembali kepada hadis yang kita baca tadi. Jadi ilmu tasawuf saja nak bersihkan hati yang hitam-hitam tu. Sebab daripada titik-titik hitam. Kenapa perlunya? Supaya hati tu bersedia untuk terima pertolongan Allah. Cumanya lepas hati bersih itu, satu lagi benda nak kena buat, nak jadikan kita ni supaya Allah sayang. Hanya bila Allah sayang, maka dia campak ke benda tu. Bila Allah campak ke benda tu, jadilah macam kisah-kisah tok-tok wali yang kita biasa dengar. Kalau tuan-tuan nak tahu cerita-cerita tok wali yang sahih, ada satu kitab, nama kitab tu kitab Bustanul Al-Arifin. Saya ulang balik, nama kitab dia Bustanul Al-Arifin. Kitab ni dikarang oleh Imam An-Nawawi. Di bahagian belakang tu dia cerita kisah-kisah wali yang berlaku yang sahih. Agak menarik. Maknanya benda-benda karamah benar berlaku. Macam mana boleh berlaku? Lepas seseorang tu terima campakkan ikhlas dalam hati daripada Allah sendiri. Masa tu sedap. Dia solat pun sedap. Dia puasa pun sedap. Dia baca Quran dia jadi rajin. Dia zikir pun dia jadi seronok. Sifat orang yang Allah bagi cahaya tadi dalam hati dia, dia seronok buat. Dia bukan rasa malas langsung. Dia bukan rasa malas. Satu. Ni benda-benda ni diajar dalam ilmu tasawuf. Kemudian saya nak sentuh sikit lah cara-cara bagaimana kita boleh dapat kasih sayang Allah. Nombor 1, kena kikir dulu yang hitam-hitam tu dengan cara taubat. 1. Kemudian nak kena faham akhlak ni bukan benda yang dibuat-buat. 1 daripada sifat akhlak ialah ikhlas. 1 daripada sifat akhlak khusyuk. 1 daripada sifat akhlak tawadhu'. Yang sifat-sifat mahmudah yang kita belajar tu, itulah akhlak dia nya. Jadi benda-benda ni sebenarnya kita boleh belajar, kita boleh berlatih. Nak suruh lekat betul dengan pertolongan Allah. Nak suruh macam mana nak suruh lekat? Nak suruh masuk. Nak suruh sama macam kes ikhlas, biar kita ni Allah sayang. Baik. Antara nas yang menceritakan bagaimana untuk dapat kasih sayang Allah, satunya ni tuan-tuan pun tahu, Suratul Baqarah ayat 222.
Allah Subhanahu wa taala sebut, innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibb. Allah guna perkataan hub. Yuhibb, Allah tu amat cinta at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Saya baca balik. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maksud dia, sesungguhnya Allah yuhibbu, Allah cinta. Cinta kepada apa? At-tawwabina, orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau nak suruh Allah cinta kepada kita, jadilah orang yang bertaubat. Paling-paling lekeh standard dia, jangan kurang daripada taubat Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad SAW tu maksum, dia sendiri pun 100 kali sehari. Baik. Mana jadi orang yang bertaubat? Orang bertaubat ni, nak jadi bertaubat ni macam mana tuan-tuan? Apa sifat-sifat orang bertaubat ni? Nak faham, kembali kepada rukun taubat. Rukun taubat ada berapa? Yang pertama, dia menyesal. Ni kita cerita ni bagaimana untuk dapat kasih sayang Allah, cinta Allah. Rukun taubat yang pertama, dia menyesal. Maknanya orang-orang menyesal ni orang yang macam mana? Orang yang muhasabah. Orang yang ada masa-masa dalam satu hari tu dia duduk, dia termenung, dia cek hari tu apa dia salah aku yang aku buat. Kalau benda yang tak betul, dia menyesal kesalahan dia. Kalau ada lah hari tu dia cakap kasar dengan isteri dia, contoh dia, lalu isteri dia rasa sedih, dia rasa menyesal. Kalau dia rasa menzalimi anak dia hari tu, dia rasa sedih, dia menyesal. Jadi syarat pertama taubat, dia menyesal. Apatah lagi kalau satu orang buat dosa besar, tentulah dia kena menyesal. Seperti orang yang ambil arak, orang yang mengumpat. Ni semua dosa-dosa besar ni. Mestilah dia kena menyesal. Kena mari daripada hati dia. Jadi cerita menyesal ni benda mari daripada hati sungguh. Itu syarat pertama. Yang kedua, syarat taubat, dia kena tinggal. Tak jadi pagi taubat, petang buat balik dia jadi. Baru pagi tak taubat daripada mengumpat, petang dah siap tarik dalam Facebook, mengumpat lagi. Tak jadi, tak lepas, tak selesai. Kemudian syarat ketiga, dia tidak bercita-cita kembali untuk melakukannya. Itu syarat ketiga. Tapi bila ada berkaitan dengan meninggalkan perkara-perkara fardu, menjadi syarat taubat juga, dia kena qada. Tinggal solat, dia kena qada. Ini mengikut pandangan ulama yang majoriti. Walaupun ada ulama yang minoriti kata tak payah qada, saya tak nak bawa lah yang tu. Dalam mazhab Syafi'i kena qada. Begitu juga tinggal puasa, kena qada. Begitu juga tinggal zakat. 10 tahun dah. 10 tahun dah dia ni duit simpanan dia cukup cukup nisab. Katakanlah dah 10 tahun duit dia cukup 100 ribu. 10 tahun dia kena bayar balik. Kira berapa? Katakanlah kalau 100 ribu, dia kena bayar, cukup setahun dia kena bayar 2,5%. 2,5% maknanya 2,500. 10 tahun kali 10, dia kena bayar 22,500 ringgit. Betul ke? 25,000 minta maaf. 25,000 ringgit dia kena bayar. Kalau tak bayar, tak jadi. Apa lagi syarat dia? Kalau melibatkan dengan orang, dia kena settle dengan orang. Ambil duit orang, dia kena bayar balik. Jangan main-main. Syarat taubat tu, selain daripada 3 tadi, syarat yang keempat, kalau melibatkan meninggalkan benda-benda yang fardu, dia kena qada. Mengikut jumhur ulama dan lebih-lebih lagi dalam mazhab Syafi'i kita. Syarat yang kelima, kalau melibatkan orang ramai, ambil duit orang, dia kena pulang balik. Kalau mengumpat, dia kena pergi jumpa balik. Pak Mat, minta maaf lah, hari tu saya mengumpat Pak Mat. Tapi soalnya berani ke pergi? Pergi-pergi boom kena sebiji kat muka kan. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, nak jadi hamba Allah yang Allah sayang,
ialah orang yang bertaubat dan dia melazimi perkara ni. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, Allah juga cinta kepada orang yang bersuci. Cuma ulama tafsir lagi, bersuci ni ada dua. Satu bersuci daripada dosa, satu bersuci daripada najis dan hadas. Jadi orang yang jaga bersuci daripada dosa, bersuci daripada hadas, bersuci daripada najis pun Allah suka dan Allah cinta. Jadi kalau kita nak suruh kita ni masuk kategori Allah cinta, yang mana lepas tu Allah boleh campakkan sifat-sifat yang mudah dalam hati kita, kena buat dua benda ni lah. Satu, jadi orang yang bertaubat. Keduanya, orang yang bersuci. Jadi orang Islam, sifat dia, rumah dia jaga daripada najis. Jangan sampai buka pintu bau tai. Jangan buat kerja walaupun boleh explain, minta maaf lah ada baby, contoh. Itulah orang panggil ujian. Ada baby ke, ada apa ke, itu merupakan ujian. Sama ada kita boleh maintain rumah kita tu bersih ke tidak. Mustahak tu mustahak. Ada orang, dia buka tahu dah pampers anak dia tu ada kencing. Buka pampers, letak anak atas riba dia. Nampak? Kena baju dia. Pampers dia buang lah. Lepas tu baju dia tu dia basuh macam mana? Kalau masuk washing machine, bila dah kena baju, dah tersah dah kena air kencing. Nampak? Bila kena air kencing, cara basuhnya macam mana? Kan kita belajar dalam taharah. Kalau misal kata nak suruh lepas daripada isu najis yang tak berbau, tak berwarna dan tak berain tadi, kena lebih 2 kolah kan? Lepas tu washing machine kita lebih 2 kolah ke tidak? Ini bab taharah pula. Jadi pokok pangkalnya, kalau misal kata nak suruh Allah tu sayang kepada kita, kena jadi orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Satu lagi, lepas ni kita berhenti insya-Allah. Satu lagi cara untuk Allah cinta kepada kita. Ini yang ilmu tahsah sajalah. Saya baca dan ringkas. Hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Ahmad daripada Abu Hurairah dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan tidaklah satu orang pergi, wa ma yazalu, tidaklah pergi abdi hamba aku, yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Jadi cerita di sini orang yang suka buat amalan sunnah. Orang yang suka buat amalan sunnah. Hatta sehingga uhibbahu, aku cinta kepada dia. Baik, ini satu lagi cara untuk satu orang tu mendapat cinta daripada Allah. Cinta daripada Allah, maknanya dia ni suka buat benda-benda sunat. Saya baca balik sekali lagi. Dan tidaklah wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidaklah pergi seorang hambaku mendekatkan diri ilayya kepadaku bin nawafil, dengan cara amalan-amalan sunnah, hatta sehingga aku cinta pada dia. Maknanya dia suka buat benda sunnah. Apa dia benda sunnah? Macam solat sunat yang kita buat tu, dah kebetulan mari surah kan, ada peluang buat surat ba'diyah, qabliyah, solat rawatib tu kita buat. Kemudian apa lagi? Sunat witir. Sunat witir ni dalam mazhab Hanafi hukum dia wajib. Nabi tak pernah tinggal sunat witir. Walaupun 1 rakaat ikut mazhab Syafi'i, paling lekeh 1 rakaat, tapi jangan tinggal. Lepas tu apa lagi? Sunat malam. Jadi apa lagi? Zikir, wirid, berdoa, selawat, banyaklah yang kita tahu tu. Orang yang nak suruh Allah sayang, benda-benda gini dia menjadi praktik dia. Baik, saya sebut sikit lagi tentang hadis ni. Sebenarnya hadis ni panjang tuan-tuan. Hadis ni panjang, saya baca ringkas-ringkas nak cerita betapa powerfulnya amalan-amalan sunat.
Yang ni saya baca terjemah saja daripada Sahih Bukhari daripada Abu Hurairah. Kalau tuan-tuan nak nombor dia 6021. Sahih Bukhari nombor hadis dia 6021. Okey, saya baca ringkas-ringkas pada kita berhenti. Nak ceritanya very powerfulnya amalan sunat ni. Daripada Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, rupanya hadis ni hadis kursi. Mula-mula dia cerita, sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku isytiharkan perang kepadanya. Ni cerita wali dulu. Itu sebabnya jangan sekali-kali pandang rendah kepada orang alim. Tok-tok wali jangan cuba-cuba. Sebab ada hadis Nabi kata, Allah kata, siapa yang memusuhi waliku, maka aku isytiharkan perang kepada dia. Kadang-kadang kita tak tahu siapa dia wali kan. Tapi jangan main-main. Nampak Pak Lebay, jangan cuba-cuba nak bergaduh dengan Pak Lebay. Bahaya. Dan hambaku tidak boleh mendekatiku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripadanya yang telah aku wajibkan. Mula-mula sebelum cerita bab sunat, Allah kata hambaku boleh mendekatkan diri aku dengan melakukan perkara-perkara wajib. Solat 5 waktu, zakat, puasa dan sebagainya. Jika hambaku terus mendekatkan diriku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku cinta kepada dia. Mula-mula Allah cerita, siapa nak dekatkan diri dengan dia, buat amalan fardu. Nak suruh Allah cinta, buat benda sunat. Lepas tu Allah kata lagi, jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya dan dia dijadikan untuk mendengar. Tuan-tuan dengar, ini hadis Bukhari ni, detail dia huraian semula. Saya sebut maknanya powerfulnya amalan sunatnya. Allah kata, bila aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya dan yang ia jadikan untuk mendengar. Akulah pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan akulah tangannya yang ia jadikan untuk memukul. Ni cerita tok-tok wali tu yang tuan-tuan boleh baca dalam kitab Bustanul Arifin yang saya sebut tadi tu. Cari kitab tu, bahagian belakang yang dikarang oleh Imam Nawawi, dia cerita karamah para wali. Dan kakinya yang menjadikannya untuk berjalan, dan jikalau ia memintaku, pasti ku beri. Ni cerita wali kan. Tuan-tuan pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kan saya normal pergi cari dia, nak suruh doa kan. Tu tuan-tuan cari sedikitlah. Maknanya dia lebih di satu sudut. Saya bukan nak kata dia darjat dia lebih tinggi pada saya normal, tak. Nak kita di satu sudut, saya normal cari dia, nak suruh doa. Dalam hadis ni Allah beritahu, jika ia meminta kepadaku, pasti aku bagi. Dan jika minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi, dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang aku menjadi pelakunya sendiri, sebagaimana keraguan-keraguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia khawatir terhadap kematian itu, dan aku sendiri khawatir ia merasai kepedihan sakitnya. Jadi panjang ceritanya kelebihan orang-orang yang Allah sayang, sampai satu peringkat dia sebut dengan mulut saja, mulut dia masing. Ni cerita daripada mana ni? Hadis riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi. Ni di antara perkara-perkara yang disebut, dibahaskan dalam ilmu tasawuf. Mudah-mudahan dia menjadi suatu motivasi kepada kita untuk terus meningkatkan amal ibadah kita tu, kualiti amal ibadah, supaya Allah terima dan Allah sayang kepada kita. Ada soalan? Kalau tak ada, mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita baca ni mendapat membakar semangat kita untuk terus mengaji kita ni sampai habis. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.